Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma alimna bima jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa a'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillah ma sya Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma sya Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma sya Allah. Ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah ma sya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafana bihi wa bi ulumi fi darain. Kitab kita pakai muka surat 110. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, kita perenggan di bawah tu 6 baris pada bawah. Wa idza aradna al-istifa'a jami'i akhlaqihi al-hamidati wa umumi sifatihi al-majidah ihtajna ila tatwilin la yahtamiluhu hadzal kitabi al-mura'i fihi al-ikhtisara. وبما ذكرناه يظهر للعاقل المنصف المدبر أن اختصاصه عليه السلام بتلك المحاسن وتحليته بهذه المكارم مع أنه تربي يتيما بين أمة جاهلية تغلب عليهم القسوة والجور وخشونة الطباع وعدم التهذيب، ما كان ذلك إلا بمحض عناية من الله تعالى به وإقامته بمنصب رفيع ومقام جليل. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia menjadikan kita, mengadakan kita atas alam ni. Alhamdulillah. Dapat pula nikmat Islam sejak lahir lagi melalui mak ayah kita. Alhamdulillah. Diberi kita kemudahan untuk ikut perintah dia, meninggalkan larangan dia, dengan kita dibesarkan dalam keluarga daripada mak ayah kita. Begitu juga masyarakat, guru-guru, dan duduk dalam negara yang mengamalkan Islam, memudahkan kita ikut perintah Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Diberi pula pada kita kesedaran untuk menuntut ilmu, mempelajari bagaimana perjalanan agama, khususnya mengenal Allah Ta'ala. Dialah yang mensyariatkan agama ini supaya kita boleh mentauhid Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Dan boleh sampai pada tahap mencintai Nabi SAW. Alhamdulillah. Syukur Allah SWT beri pada kita kelapangan masa, keupayaan pula boleh hadir pagi ni. Bahkan kita pula duduk tempat yang sangat baik, sangat mulia, tempat untuk mengaji, untuk belajar, untuk memahami perjalanan agama kita ni, supaya benar-benar hidup mati kita kerana Allah Ta'ala, untuk tauhidkan dia, untuk ibadat pada dia, menzahirkan kehambaan dan kehajatan, menzahirkan kehambaan dan keberhajatan kita pada dia sentiasa dan setiap masa. Hati sentiasa subur ingatkan dia, mentauhidkan dia, insya-Allah. Alhamdulillah. InsyaAllah kita nak sambung daripada kitab ni mengikut dengan apa kita baca sekali lalu tadi. Pengarang ni nak isyarat kat kita setakat apa yang telah kita baca daripada yang lepas mengenai ciri-ciri dan akhlak kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Yang ni dia nak sebut ujung dah lah. Dia kata
Wa idza aradna istifa' jami' akhlaqi al-hamidah. Apabila kita nak, kata dia, istifa' jami'i akhlaqi. Istifa' daripada wafa, yafi. Wafa'an, wifa'an. Nak menyempurnakan jami' ke semua akhlak peribadi yang mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hamidah, yang terpuji itu, wa umumi sifatihi al-majidah, dan nak meratai, menghabisi sifat-sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-majidah, yang mulia-mulia itu. Kalaulah nak impun semua ni, kata dia, ihtajna ila tatwilin, nescaya kita akan berhajat kepada memanjang, la yahtamiluhu, kalau ikut ha, tak ada titik patutnya, yang tidak boleh nak menanggung akan tatwil, memanjang ini, hazal kitabu, oleh kitab ni. Kitab ni kalau nak impun semua, bukan dia lah, bahasa mudah kita gitu. Yang kitab ni al-mura'i fihil ikhtisara, yang dasar kitab garang ni tulis, dia cerita akhlak Rasulullah sekalipun, kitab ni dasar dia al-mura'i, nak memelihara fihi fi hadzal kitab, nak pelihara ikhtisara, ringkas. Ini kitab yang kita baca dengan saiz macam ni masih nama dia ringkas. Satu khasnya pada zaman kita lah ni, kalau nak belajar khas mengenai akhlak Nabi SAW ni, ada ulama dah kumpul satu kitab khas, ambil hadis-hadis mencerita tentang akhlak Nabi SAW ni, atas nama Syama'il Muhammadiyah. Ini sifat-sifat yang mencerita secara lengkapnya, ambil pada riwayat-riwayat hadis, daripada ada antaranya sabda Nabi, ada antaranya riwayat daripada para sahabat menceritakan bagaimana kepribadian baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Tebal-tebal kan. Kalau tengok terjemahnya lagi lah kan. Bahkan yang tu pun kalau ikut ringkas, ada yang lebih besar daripada itu, menceritakan bagaimana kemuliaan yang ada pada akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sebuah kitab kita yang ringkas ni, kata dia memang tak tertanggung nak cerita semua. Kata dia, wabima zakarnahu, dan dengan wabima, dengan barang yang zakarnahu telah kami sebut akan dia, yazharu lil aqilil munsifi al mudabbiri, akan nyatalah, kata dia, lil aqil al munsif, bagi orang yang berakal, orang yang menginsafi, al mudabbiri, yang mempunyai kebolehan tadabbur, ambil pengajaran. Nyata apa? Fa'il bagi yazharu, an ikhtisasahu alaihi salam, nyatalah bahawasanya ikhtisas, tertentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya pengkhususannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, bitilkal mahasin, dengan demikian itu keelokan. Itu bahasa terjemah betul-betul lah kan. Tilka tu demikian, mahasin semua sifat-sifat keelokan, elok nisbah zahir batin, elok jasad dia, jisim dia, rupa dia, parah rupa dia pun, zahir pun dah tak ada siapa nak lawan. Begitu juga batin dia yang begitu kenal siapa Allah Ta'ala. Dengan akhlak, dengan itu mencerminkan dan membuahkan akhlak dan kepribadian yang tak ada tolok bandingnya. Ketentuan Rasulullah dengan sifat-sifat ni, wa tahliyatihi, dan dengan terhiasnya Rasulullah, tahliyah, terhiasnya Rasulullah bihazil makarim, dengan kemuliaan-kemuliaan ni, ma'anhu turabba, sah baca gitu, bahawa beserta dengan bahawasanya Rasulullah turabba, dia dibesarkan, ya, dia dibesarkan sejak daripada kecil. Dia dibesarkan keadaan macam mana? Yatiman, hal keadaan dia yatim. Apa maksud yatim? Ayah dia dibesarkan dalam keadaan tiada ayah. Anak yatim ni ialah kanak-kanak yang belum balik kematian bapa, itu dipanggil yatim. Dibesarkan hanya oleh ibu. Tak ada bapa yang membesarkan dia, kerana telah meninggal dunia. Apatah lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayah dia dah meninggal sebelum melihat dia lagi, melihat dia dilahirkan. Rasulullah dibesarkan dalam keadaan adalah yatim. Pula tu baina ummatin jahiliyah,
duduk baina, di antara, maksudnya di kalangan umat jahiliah. Tanam anak perempuan hidup-hidup, minum arak, berjudi, berperang antara satu sama lain. Dah istilah berperang, minum arak, judi agak-agak elok ke perangai? Ada ke lemah lembut? Ada ke istilah bersabar? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Apatah lagi nak kurang bercakap, kan? Boleh bersabar dengan apa kejahatan yang dibuat oleh orang lain kepada dia. Macam mana akhlak yang telah kita belajar tentang Rasulullah dulu, nak mempunyai kepribadian demikian dalam masyarakat yang macam ni, dalam keadaan dibesarkan sebagai anak yatim pula, yang umat jahiliah pula taglibu alaihim qaswatu wal jawru, yang termenang atas mereka itu umat jahiliah ni al-qaswatu, kasar perangai, qaswah, keras hati, itu antara makna qaswah ni, wal jawru, dan banyak buat dosa, jawru, jenayah, macam-macam juvana yang berlaku. Macam tu lah, kan. Kalau zaman kita pun ada perosak harta benda, rosak telefon, kursi, meja, conteng-conteng. Agak-agak zaman jahiliah dulu ke mana? Nama pun jahiliah lah, dengan tak reti membaca, tak reti menulis, tak ada langsung budaya-budaya nak dengan ilmu pengetahuan ni. Bahkan banyak kepercayaan karut, hantu, jin, percaya pada semangat-semangat, bergantung kepada tokong, patung, bulan, bintang, matahari, bertendung nasib. Nasib ditentukan dengan anak panah, macam-macam hal lah, yang bukan cara hidup Islam sama sekali, kan. Itu panggil jahiliah tu. Jadi yang berlaku pada zaman tu, menang hal ni, wa khusyunatu, yang ni ada ta sepatutnya, dan menanglah suasana pada zaman tu khusyunatu tiba. Khusyana maksudnya kasar perangai memang kasar gila lah. Wa adamut tahzibi, dan juga dengan ketiadaan terlatih. Bima kana, bima tu ada huruf yang terpadam sikit ujung. Kalau ikut bima, dengan barang yang kana zalika, wa ma kana sad, wa adamun tahzib, ma rasanya tu bukan ba, titik dia, tulisan dia tak apa jelas. Sad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Biarkan dia pun tak apa, susah saya nak takdirkan nama benda tu. Allah. Menang masyarakat ni, kasar perangai, buat jenayah, perangai semua perosak, perangai kasar, tak ada sebarang latihan untuk jadi akhlak baik. Tapi Rasulullah dibesarkan dalam keadaan macam tu, tapi dia tak jadi macam tu. Memang special case lah. Maka tilka, tidak adalah demikian itu yang ada pada Rasulullah ni, illa, melainkan bimahdi inayatin minallahi ta'ala bihi, tiadalah demikian itu melainkan bimahdi, dengan semata-mata inayah, bahasa kita pun inayah, melainkan inayah, bantuan, pemberian, anugerah, ihsan minallahi ta'ala, daripada Allah Ta'ala, bihi, dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangan dalam masyarakat yang penuh kemungkaran tu, boleh lahir seorang kanak-kanak yatim, istilahnya dalam penuh kekotoran, timbul satu kerjenihan, itu kot bahasa dia. Dalam penuh zulumat, datang Rasulullah, dia datang bawa nur. Sebelum datang wahyu pun, dia jadi nur lah. Akhlak dia, peribadi dia, semua tak ada apa yang cacat cela, sedap benda lahir lagi Rasulullah. Bahkan akidah kita belajar, akidah ni bukan saja yang ni adalah keadaan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dasar kita belajar akidah, semua Nabi Rasul semua macam ni, kita wajib i'tiqad. Semua Nabi Rasul punya akhlak sangat mulia, akidah yang
mengenal Maha Pencipta sejak pada lahir, bahkan waktu di alam ruh lagi memang mengenal Allah Ta'ala. Lahir-lahir itu pun dalam keadaan tauhid dengan Allah Ta'ala, tak pernah ada syirik kufur sama sekali dalam kehidupan, tak pernah. Bahkan dibesarkan dalam keadaan dalam peliharaan Allah Ta'ala, maksum. Tak ada hal Nabi Rasul ni melainkan taat. Itu akidah dia. Apatah lagi Nabi Rasul tu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Atas kita nak beriman, khasnya pula dalam masyarakat yang buruk macam tu, Rasulullah dibesar dalam keadaan yatim, tapi dia boleh punya akhlak yang sangat mulia. Saya mengaji dulu dengan Dr. Guru, selalu dia cerita, dia kata, kita nak tengok budak ni, kalau kita tengok buah, macam yang elok, mesti bapak tak ada tu. Apa tu macam tu lah. Bahasa Dr. Guru dulu. Boleh faham saya sebut apa? Siapa anak yatim ni kan? Oh, tak ada. Satu tu baik semua. Cik, dia kan. Gerak sikit tu. Pasal apa? Pasal mak ayah ada. Nak tahu pergi duduk tempat anak yatim. Saya tak pernah duduk lama. Saya bukan anak yatim pun, dibesarkan adalah mak ayahnya. Pernah ada pengalaman ngajar anak-anak yatim. Allah, wangi. Dia tak macam orang ada ayah tau. Sikit soal. Mak dengan ayah apa takut saja? Takut siapa? Takut mak ke ayah? Betul. Rata-rata takut ayah lah. Ada juga orang takut mak lebih daripada takut ayah. Ada juga. Tapi rata-rata takut ayah. Kalau bapak tak ada, mak ada, agak-agak anak-anak ni jadi macam mana? Dia tak ada perasaan takut. Pasal dia manja. Apa kehendak dia akan diturut oleh mak dia. Pasal apa? Mak ni jarang ada yang garang. Bukan tak ada yang garang langsung. Ada. Ada yang garang. Ada yang garang pada bapak lagi. Tapi nak jumpa garang ni susah lah. Biasanya mak ni macam mana? Tambah dibela oleh nenek. Lagi lah. Anak ni manja semanja-manjanya. Kalau nenek bela, harus cucu ni jangan kena cubit sekali pun. Kena marah pun tak boleh. Pasal apa? Kasih sayang tok dengan cucu lain. Sikit saya nak sebut tu. Cuma saya nak fokus kata, kanak-kanak ni bila dibesarkan tanpa bapa, selalunya dia tak pernah ada orang nak jekah, nak marah dia sampai dia ada perasaan takut pada orang tu. Biasanya dia buat. Biasanya, dengar ayat tu. Biasanya. Kalau ada anak yatim yang baik ni, dia pelik je. Boleh duduk elok, tertib, beradab, sempurna perangai dia. Jarang sangat jumpa. Apatah lagi masyarakat keliling jahiliah, nak ada perangai yang bersopan santun macam Rasulullah. Macam mana? Memang tiada lain apa yang ada pada Rasulullah ni melainkan adalah anugerah dan pilihan Allah Ta'ala azali lagi untuk menjadikan dia adalah seafdal makhluk. Wajib itikad itu. Fokus dia kat situ lah. Kita yang dibesarkan ada mak bapak pun perangai huduh. Betul tak? Ke kita ni memang wali-wali lah kan? Mati esok duduk dengan para syuhada dan solehin dia gitu. Tak lah. Bahkan kita ni dari segi kaedah diajar oleh Tok Guru dan ulama kita, taat macam mana pun, yang ni yang kita kena belajar lagi. Taat hebat macam mana pun, kena rasa diri kita ni tak ada apa-apa lagi. Ya Allah, ini je lah taat yang boleh buat. Huduhnya rupa pula tu. Sembahyang pun malas, zikir pun malas, baca Quran malas. Buat pula tu dengan keadaan lalai, tak khusyuk, tak tepuh hati. Kadang tak tersentuh hati pun untuk buat amalan-amalan itu. Kadang buat tu, kalau makan minum terasa hati. Makan seronok nak makan. Tambah kalau sedap kalau macam mana? Dengan jiwa raga makan. Begitu juga minum. Kalau sedap macam mana? Makan dengan jiwa raga tu kan. Raga memanglah makan. Raga ni jasad kita lah. Jiwa macam mana? Contoh saya bagi contoh. Kalau katalah makan pagi ni makan apa? Makan kuih seri muka. Contoh, saya seri muka favourite saya lah. Tak tahu sudah saja nak cerita kan. Esok ada buat seri muka pula. Punya pasal lah nak bawa kan. Saya bukan nak elah suruh bawa. Tapi saya nak cerita contoh-contoh kan. Seri muka pula dia buat kepala yang atas tu. Seri muka tau, seri muka. Tahu? Kalau apa selalu atas tu? Pandai. Cukup lah tu. Padan lah tu. Dia buat kepala ke atas tu macam musangking tu.
Tambah pula bukan saja sedih muka, memang membuat doyan sungguh. Kita makan macam mana? Okey, minta maaf saya kayakan lebih-lebih tu sakit telinga pula tu Nak cerita apa? Tu, jiwa raga orang makan tu. Ada tak makan ni, bila makan sedap tu? Alhamdulillah. Bukan sedap tu. Apa? Hadir hati Allah bagi tu. Ya Allah. Aku tak minta pun rezeki macam ni kau bagi. Peri pula tu. Untuk orang bagi setalam pula tu. Bukan sebekat. Setalam pula tu. Ya Allah. Ada tak dengan jiwa raga macam tu? Tak ada. Kalau yang jiwa raga tu apa mana? Makanan tu je. Yang tu jiwa raga. Sedap. Kalau hari-hari boleh makan macam ni. Best. Jiwa raga kat situ je. Siapa pemberi rezeki? Tak ada, jauh. Orang bagi kuih tu pun kita tak ingat yang dah. Kalau mak kita lah buat tu macam mana? Mak masak sedap lah mak. Mak ni tukang masak best in the world. Dengan mak kita pun kita tak puji. Komplain lagi dia. Mak masak ni garam lebih lah. Cik goreng je. Jauh lah kita kan. Nak sebut ni perangai kita ni. Allah. Saya nak sebut tentang jiwa raga tu kan. Mengaku je, ya Allah, aku buat ibadat ni, jiwa boleh. Jiwa. Raga boleh buat taat lagi. Jiwa belum lagi, ya Allah. Tak tersentuh pun dengan kau. Banyak kita kena muhasabah itu. Mengaku banyak. Rabbana, zalamna, ampusana. Ni diajar oleh tuan-tuan para ulama kita. Konsep kita buat ibadat ni macam ni. Macam ni kita buat ibadat. Bagus macam mana pun, kita mengaku kita masih cuai. Nabi-Nabi dan Rasul semua amal dia macam ni. Nabi Adam, hebat tak? Nah, Nabi tentu hebat. Dia kata apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tu amalan dia lah tu. Nabi tu. Kita Nabi. Ada mengaku tak jahat? Tak ada mengaku jahat. Baik tak? Mengaku baik tak? Mengaku baik. Nabi tu taat. Dia kata Rabbana zalamna. Okay. Baik. Asal nak sebut kata semua yang dapat pada Allah Rasulullah ni memang semata-mata limpah kurnia Allah Ta'ala sungguh lah. Baik, bawa ke kita pula macam mana? Sama dengan kita pun. Kita pun kalau perhati nak, ngaji bukan terang mana pun. Kalau saya sebut saya lah. Dulu sekolah, saya memang kecil-kecil dulu ada semangat ngaji sekolah agama. Tapi bapak susah kan. Dibesarkan tengah pekat Kuala Lumpur saya. Saya kecil-kecil mula darjah 2 dah duduk KL. KL tu bukan Kuala Lumpur. Bukan Kuala Luar. Bukan Kampung Kuak, kan? KL Kuala Lumpur lah. Kita punya ibu negara. Dibesarkan itu. Bukan KL tu Ulu Kelang, bukan. Tu pun Kelang. Apa? Kuala Lumpur ni PJ, Petaling Jaya, PJ. Old Town. Sepadan PJ dengan KL. Dengan wilayah Batunan, Jalan Kelang Lama, Petaling. Itu tempat saya dulu. Dibesarkan tengah-tengah pekan tu. Tapi ayah kerja buruh kereta api je. Apa saya nak cerita ni? Naklah ada semangat pergi ngaji sekolah agama. Ambil borang. Isi dapat. Saya dulu tingkatan 1 dipanggil untuk masuk ke Ma'had Hamidiyah Kajang. Zaman tu popular lah sekolah tu. Isi borang, tengok keperluan nak masuk asrama. Cadar, baju, beg, macam ni. Mak saya kata apa? Udahlah tu. Tak adalah kita keupayaan nak hantar kau sekolah. Mak tak boleh nak hantar kau. Mak dengan abah tak boleh hantar kau sekolah agama. Saya 6 adik. Saya ada adik-beradik yang ketiga kan. Saya anak yang ketiga. Tak adalah. Duk tekilan itulah nak pergi sekolah agama. Tak boleh. Belajar sekolah kebangsaan biasa lah. Tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5. Sampai SPM. Habis SPM.
Habis periksa. Mana? Tak boleh lah. Tak boleh duduk diam lah. Pergi ngaji ya. Saya nak sebut apa? Ngaji tak terang mana pun. Tapi ada semangat nak mengaji. Saya nak sebut tentunya apa? Tak ada apa. Limpah kurnia Allah Ta'ala je bagi. Kalau nak kira dengan sebab tu nak ngaji agama, tak ada pun. Mak ayah pun bukan orang pandai-pandai pun. Bukan ustazah pun mak saya. Tak ada. Orang biasa je. Bapak saya pun orang awam. Mak saya pun orang awam je. Orang awam saja. Orang awam tu orang awam. Orang biasa. Orang kampung. Bukan ustazah. Bukan cikgu pun. Bukan cikgu pun. Cikgu tu kes special juga lah. Ni bukan ustaz. Bukan cikgu pun. Ustazah jauh sekali. Nak ajar matematik ke apa, mana ada, tak pandai mak ayah saya. Mak je lah boleh, mak dengan ayah boleh lah ngajar Quran. Abah tak ada nak ngajar, saya ada kerja kan. Mak je lah ngajar Quran. Tu pun hantar ke rumah orang juga. Pasal mak pun dulu mula dengan anak apa adik-beradik pun ramai, tak ada dia nak ngajar, hantar rumah orang pergi ngaji. Itu je lah ngaji. Tapi boleh ada semangat nak belajar. Saya nak sebut begini. Kaedah kita diajar oleh ulama, mengaku je lah Allah bagi limpah kurnia. Kalau tanpa ada belas ihsan dan pemberian dia, entah apalah jadi kat kita. Mujurlah dapat rahmat dia, anugerah dia, pemberian dia, limpah kurnia dia. Dengan sebab tu boleh jadi macam ni. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini kaedah kita untuk mengenal apa nikmat Allah Ta'ala dah bagi. Baru kita boleh syukuri. Kalau kita tak rasa bersyukur tu, Masya Allah, na'udzubillah. Baik, saja nak syarah ke sana sikit supaya mengenal diri kita, yang kita ni tiada lain melainkan semua anugerah dia. Anugerah dia. Terbalik pula tengok kalau saya sebut. Ada orang daripada kecil, mak hantar pergi ngaji, dia ponteng. Hantar pergi sekolah agama, dia tak pergi. Pergi hantar sekolah agama, dia buat perangai saja, buat bagi gagal peperiksaan, keluar pergi sekolah kebangsaan balik. Ada orang macam tu, saja bagi tak lulus bahasa Arab, apa-apa, siapa? Tak nak pergi sekolah agama. Bagi lulus pelajaran yang wajib lulus bahasa Arab, cemerlang apa-apa tu. Saja tak nak pergi lulus. Pasal apa? Tak nak duduk sekolah agama. Undang-undang ketat sangat. Yang ni tak boleh, yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Rambut panjang sikit tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Jemaah kena bangun awal. Sembahyang tahajud lah, sembahyang taubat lah, apalah. Tak boleh, tak boleh. Dia tak suka benda-benda macam tu. Dia suka hantu kaya. Saya sebut tu bukan orang sini lah, ni orang Afrika. Ya, orang Afrika. Satu, kita dapat nikmat macam ni. Nak kata apa? Dibesarkan dalam masyarakat yang huara, tapi Allah Ta'ala pilih kita jadi insan istimewa. La haula wa la quwata illa billah. Allah Ta'ala bagi semua. Betul lagi Rasulullah agak-agak macam mana perasaan dia macam mana? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Baik. Jadi tidak adalah apa yang Rasulullah dapat ni dengan akhlak dia. Duduklah dalam masyarakat jahiliah begitu. Melainkan limpah kurnia Allah Ta'ala. Wa iqamatihi bimansibin rafi'in wa maqamin jalilin. Dan kata dia telah iqamah, telah memperdiri, telah meletakkan akan Rasulullah ni oleh Allah Ta'ala bimansibin, pada satu mansibin, kedudukan, pangkat, rafi'in yang tinggi, wa maqamin jalil, dan kedudukan yang besar. Rasulullah dapat duduk kedudukan tu. Wa ma takunu fihi tilka sifatul kamilatu wal akhlaqul fadilatu wal aqlus sabitu wal ra'yus saibu makana liyatalabbasa bi sifatil kadhibi wal ihtiyali wa yakhda'un nasa bi zakharifil muhali wa yadda'i iftira'an 'ala Allah ta'ala annahu rasuluhu qad ikhtarahu wastafahu 'ala man siwahu inna naral aqila minna yamna'uhu aqluhu wa ya'ba 'ala dhamirihi an yukazziba kadhibatan wahidatan 'ala rajulin mislihi aw dunihi wa ta'annafa nafsuhu syarifatu
an yaqdama ala dhalika walau itarrahu al-halu. Jadi dengan keadaan apa yang ada pada Rasulullah ni, kata dia, wa ma takunu fihi tilka sifatul kamilatu, tidak adalah, cuma ayat ni panjang sikit sampai hujung tu. Tidak adalah pada Rasulullah ni tilka sifatul kamilatu, demikian tu sifat yang sempurna, akhlak yang terpuji ada pada dia, wal akhlaqul fadilatu, dan akhlak, bahasa kita buat akhlak, tata susila yang fadilah, yang mempunyai berbagai kelebihan, wal aqlus saqibu, dan mempunyai akal yang saqaba, mantap, kemas, kejap, war ra'yu sa'ibu, dan pandangan-pandangan yang betul, tepat, sa'ib. Makana liyatalabbasa bi sifatil kadhib wal ihtiyal, yang kata dia, tidak adalah Rasulullah ni asal terjemah liyatalabbasa ni bersepakaian, maksudnya bersama-sama dengan dia, tak ada sama sekali bi sifatil kadhib, dengan sifat dusta, wal ihtiyal, dan suka menipu daya orang. Tak ada sama sekali nak tipu, kecoh, tu bahasa kampung lah kan. Kecoh ni apa lagi bahasa kita? Memperdaya. Tak ada sekali sifat Rasulullah menipu dan memperdayakan orang. Wa yakhda'un nasa yukhadi'un Allah. Menipu daya juga. Bahasa Melayu ni tipu daya semualah. Wa yakhda'un nas, dan juga membuat kecohan, membuat tipu daya akan manusia, bi zakharifil muhali, dengan hiasan yang mustahil. Itu terjemah betul-betul tu kan, kataan Arab tu. Zakharif daripada perkataan mufrad dia zukhruf, muhal. Rasulullah tak ada apa-apa langsung perangai-perangai ni, dalam keadaan dibesarkan dalam masyarakat jahiliah, bersih langsung daripada sifat ni. Wa yadda'i iftira'an 'ala Allah, apatah lagi kata dia nak mendakwa iftira'an, dengan mana kadziban, pembohongan ataupun cerita palsu, 'ala Allahi, kata Allah Ta'ala, annahu rasuluhu, bahasanya Rasulullah adalah utusan Allah Ta'ala. Saja-saja dia nak mengaku dia Rasulullah, sedangkan dia tak dapat wahyu membuktikan dia Rasulullah, tiba-tiba dia nak mengaku dia Rasulullah. Qad ikhtarahu, yang Allah Ta'ala pilih dia, wastafahu, dan Allah Ta'ala istafahu, makna ikhtara juga, pilih dia, ala man siwahu, di atas orang yang selain daripada dia. Kalau saja-saja dengan akhlak dan peribadi yang mulia tu, tiba-tiba dia nak dakwa dia Allah Ta'ala pilih, dengan dia punya dakwaan sendiri dan dia reka, pengarang kata macam ni, inna naral aqila minna yamna'uhu aqluhu, sesungguhnya kami narul aqila, kami dapat lihat aqila, orang yang berakal ni, orang yang betul-betul matang, berakal, waras pemikiran dia, yamna'uhul aqilu, menegahkan akan dia, akan mazkur minat talabbus, susah sikit nak domir tu lah, menegahkan akan dia akan Rasulullah ni, aklu, oleh akal ni, akal orang yang berakal ni, untuk menerima bahawasanya dia akan membuat pendustaan macam ni. Wa ya'ba ala dhamirihi, padahal kata dia ya'ba, engganlah, tak mahulah, ala dhamirihi, di atas hati sanubari dia. Hati dia tak terima. Hati dia buat pembohongan macam ni. Mulut dia mengaku dia utusan Allah Ta'ala, sedangkan tak dapat wahyu Allah Ta'ala. Mengaku dia jadi Rasul, sedangkan dia tak dapat wahyu. Saja-saja nak buat reka macam ni, orang yang berakal akan kata apa? Tak mungkin akan berlaku kat Rasulullah macam ni. Tak mungkin. Kalau dia kata dia Rasulullah, memang mesti betul dia Rasulullah. Saya buat misal, tengok apa benda dia nak cerita ni.
Saya tengok. Saya buat misal. Katalah kita ni dibesarkan di Amerika. Uyo. Kenapa kamu sebut uyo? Saya memang nak bagi contoh Amerika tu pasal saya nak tunggu perkataan tu lah. Tengok memang ada orang jawab sungguh pula tu. Pasal apa uyo? Uyo. Kenapa Amerika? Allah. Masyarakat paling huru-hara dalam dunia mereka lah. Betul? Tu. Uyo tu ya. Kalau nyanyi rock macam mana? Habis rupa rock lah. Kalau nyanyi joget ni orang kata apa? Macam dah beruk pun kalah. Betul lah. Tu saya kata beruk kalah macam mana? Alah. Apanya? Kalau zaman saya dulu dia panggil breakdance. Breakdance tu breakdance. Zaman dia orang ni tak popular tu. Hampa panggil apa? Joget teruk-teruk tu panggil apa? Yang lompat kaki. Panggil apa? Apa? Breakdance lah. Memang Pak panggil breakdance lah. Itu. Ada manusia berjoget itu. Kalau Melayu mana ada. Itu Melayu lah. Korea pun ikut lah ni K-pop sikit-sikit. India pun lain. Tapi Amerika ni mereka kaki naik langit. Bukan naik langit. Orang kata satu tarian keupayaan yang di luar, beyond kita punya akal. Orang Melayu fikir tau. Macam mana boleh joget. Kita nak buat pun tak pernah fikir. Buat pun terlihat tengkuk mampus itu ya. Betul kan saya sebutkan? Betul. Luar keupayaan kita dia. Ada orang Melayu boleh buat joget macam orang Amerika punya joget boleh? Memang tak boleh buat. Tak boleh tiru. Tak boleh tiru. Kita hidup dalam masyarakat hidup. Tapi kita tak terpengaruh pun sikit tu. Pakaian lelaki perempuan ni seimbang lah. Umur besar-besar macam ni semua dah ada awet ni. Bukan 1, 50, 60. Kacau sikit lah nak sebut kan. Arak. Kita buang sampah dia tu semua tong-tong arak dalam tin, minuman dalam tin tu. Arak je. Masuk dalam rumah, bar, mini bar. Apa dia? Arak je. Tuang-tuang, arak. Itu minuman dia. Saya sebut apa lagi Yang tu kot padan lah. Jumpa-jumpa, cium. Macam kerengga. Macam semut. Jumpa, cium. Tak kira bini orang, anak orang ke apa kan. Semua cium. Bayar anak kita dibesar dalam masyarakat tu, tapi kita tak jadi macam tu. Pelik tak? Pelik lah tu. Kalau kita jadi baik, kita akan agak-agak kita mengaku apa? Sikit nak suruh fikir tu lah. Kalau orang kata, you very good boy lah. Macam mana? Okey, bangga. Bangga tu nak bangga kat siapa? Pandai. Nak dia jawab betul nampak. Dia sendiri ikhlas dia jawab. Betul ikhlas jawapan. Rasa aku bagus. I'm very good boy. I'm not like all of you. Boleh cakap putih I'm a special man, you know. Betul. Rasulullah kalau dia dah lah anak yatim kan. Masyarakat uduh macam tu. Tapi dia dibesarkan dengan akhlak yang mulia. Kenapa? I'm not like all of you. You can compare me with all of you. Betul patutnya cakap macam tu kan. Ada Rasulullah panggil itu. Tapi selalunya kalau orang yang dibesarkan dalam masyarakat Indo agak-agak dia kata apa? Macam tu lah keadaan dia. Aku bukan macam korang, bukan macam komen, bukan macam mereka. Tengok aku macam ni. Rasulullah macam mana? Bukan macam tu. Tak. Sikit pun dia tak rasa kat diri dia. Dia kata apa? La ilaha Allah. Tak pernah rasa keakuan diri tu. Rasulullah ni. Satu orang yang berakal, dia takkan kata Rasulullah ni saja-saja nak reka. Bahkan dia memang boleh kenal apa sifat dan ciri dan akhlak tingkah laku dia yang terbeza dengan orang lain. Cuma orang biasa akan mengaku keakuan diri, bangga dengan perbezaan tingkah laku dan akhlak yang mulia berbanding dengan orang lain. Tapi dekat dia tak mendakwa diri dia, bahkan dia mendakwa aku ni utusan Tuhan. Allah Ta'ala bagi wahyu ke aku melalui Jibril, mengaku la ilaha illallah. Agak-agak saja-saja nak cari pasal macam tu kot bahasanya. Satu dia kata inna naral aqila minna yamna'uhul aqlu, mendegahkan orang yang berakal ni. Aqlu oleh akal orang yang berakal tu, akan dia tu semua al-da'wal mazkur yang kata menipu,
suka kacau orang, kecoh orang, terpengaruh dengan perhiasan-perhiasan yang benda-benda yang kadang tipu dan mustahil saja. Mendakwa pendustaan pula, kata aku ni utusan Allah, padahal dia bukan jadi utusan, saja-saja nak mengaku itu, cik pasal. Kan? Wa ya'ba ala dhamirihi, padahal hati akan enggan, tak boleh nak terima kan. Hati tak akan boleh terima pembohongan-pembohongan yang dia buat seandainya dia bukan menerima wahyu betul daripada Allah Ta'ala. Wa ya'ba ala dhamirihi an yukadziba kadzibatan wahidatan. Okey. Dia kata kalau orang yang berakal ni akan mendakwa bahawasanya mustahil akan berlaku benda ni pada Rasulullah, yang dia mendakwa diri dia sendiri, ayukadziba kadzibatan wahidatan, bahawa dia akan mendakwa pembohongan walaupun sekali. Orang yang memang macam ni kalau hidup, tambah pula dia dapat wahyu, dia tak akan ada langsung sifat berdusta walaupun sekali, dia tak akan cakap bohong. Okey. Ala rajulin misli, di atas seorang lelaki seumpama Rasulullah, audunihi, ataupun orang yang kurang daripada dia, wa ta'annafa nafsu syarifatu ay yaqdima ala zalika walau tarruhu al-halu. Dan kata dia akan ta'annafa nafsu syarifah ay yaqdima ala zalik. Dan mustahil akan sombong oleh diri dia yang mulia itu, dia akan maju ke depan nak dakwa buat benda-benda yang palsu tu, ala zalik walau tarruhu al-halu, sekalipun sekalipun itarra, suntuk, jadi satu kesuntukan, kata Rasulullah, halu oleh keadaan. Maksudnya sekalipun keadaan berdesak, kalau orang yang memang betul-betul hidup dalam masyarakat yang jahiliah macam ni, tambah pula dapat wahyu daripada Allah Ta'ala, saja-saja nak reka benda-benda yang dusta, sedangkan dia dengan makhluk, dengan umat lain sangat terbeza, sekalipun ada benda yang mendesak untuk dia berkata macam tu, dia tak akan cakapnya tu. Bahkan dia akan tetap lurus di atas hal dia, apatah lagi Allah Ta'ala memang pilih dia jadi Rasul dengan didatangkan wahyu. Okey, sekali lalu baca kitab itulah. Bahasa dia tu panjang menjela, ada berbunga sikit. Saya malah nak syarah bunga-bunga bahasa Arab dia tu kan. Baik. Yang ni dia kata ada orang yang seumpama Rasulullah ataupun yang rendah daripada kedudukan dia, tapi dia terbeza daripada masyarakat lain. Yang masyarakat jahiliah pada sesuatu zaman tu. Baik. Jadi kalau orang yang rendah pada Rasulullah pun tak akan mendakwa macam tu, kata dia, fakaifa anna man kana aqluhu fi a'la darajatil kamal. Yang tu pun ada tak lebih pada aqluhu. Maksudnya aqluhu, bukan aqlatan. Aqlatun. Man kana aqluhu fi a'la darajatil kamal. Wa huwa muttasifun bi asyrafil hisal. Bagaimanakah, kata dia, mungkin man kana aqluhu, orang yang adalah akal dia ni, fi a'la darajatil kamal, pada setinggi-tinggi pangkat orang-orang yang mulia, orang yang kamal, sempurna. Jadi kalau orang biasa pun tak akan buat pembohongan macam-macam, mereka benda-benda yang tak sepatutnya direka, dia tak kesempurnaan akal ada pada dia, apatah lagi pada Rasulullah, makhluk yang paling sempurna akal Allah Ta'ala bagi. Tentulah tak akan ada pada dia apa-apa pendakwaan, nak mendakwa yang bukan-bukan, yang memang tak sepatutnya dia mendakwa dakwaan tersebut. Ya. Jadi kata dia, bagaimana adalah orang yang akal dia pada setinggi-tinggi darjat kesempurnaan, wa huwa muttasifun bi asyrafil hisal, dia bersifat dengan semulia-mulia perangai, wa yaqdimu bil kadzib alal ilahil kabiril muta'ali, dan dia terkehadapan, yaqdimu, dia marah, dia maju, dia move on ke depan, nak tunjuk hebat dia mendakwa bil kadzib, dengan buat pendustaan, alal ilahil kabiril muta'ali, di atas ilah, bahasa terjemahnya Tuhan, yang kabir, yang maha agung, al-muta'ali, yang maha tinggi. Kalau orang yang akal sempurna, dia faham apa keadaan yang ada pada dia, dia pun tak akan buat perbohongan untuk walaupun nak memajukan, nak tunjukkan kehebatan diri dia,
dia tak akan mendakwa punya apa-apa dakwaan yang bukan pada dia ada keupayaan. Takkan punya. Kalau ada orang ada akal, orang sempurna, orang matang, dia tak akan mendakwa dengan pendakwaan yang bukan-bukan macam tu. Kalau orang umum berakal pun tak ada, apatah lagi orang yang paling berakal daripada segala makhluk ni. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya buat misal, contoh untuk berfikir kan, munasabahkan dengan apa dia sebut. Pasal dia nak ngajar kat kita ni logika akal berfikir dan tengok adat kebiasaan. Kalau pada manusia biasa pun kadang tak berlaku buat pembohongan macam ni, apatah lagi bukan sebarang manusia kita bicara ni, nak bicara pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayar tak? Tu saya kata tadi contoh. Allahumma salli wasallam. Kita dibesarkan dalam masyarakat mereka. Saya bagi contoh, sambung ayat cerita ni. Cakap orang putih. Tapi bila kita besar, boleh cakap Arab. Macam? Agak-agak apa kita akan dakwa? Ada nak dakwa pelik-pelik? Ada? Dengar-dengar sekali lagi. Supaya fikir kan. Contoh, saya nak bagi contoh ya. Kita dibesarkan dalam masyarakat mereka yang huru-hara tu. Lepas tu? Memang cakap bahasa daripada kecil cakap orang putih. Mak bapak kita pun cakap orang putih. Kita pun orang putih. Tapi cakap Arab. Macam pelik tak? Pelik. Ada tak berani mendakwa macam ni? Saya boleh cakap Arab pasal saya pernah pergi Mekah, saya belajar cakap Arab. Ada macam tu? Ada tak nak dakwa gitu? Ada? Apa nak mereka benda pelik-pelik? Kalau orang akal sempurna, walaupun dia boleh cakap Arab, kata apa? Dia gifted from God. Yang putih ke lah apa? Yang anugerah Tuhan. Boleh faham saya sebut apa? Tak faham? Bahkan dengan apa yang pelik pada dia tu, dia akan dengan akal sempurna yang pada dia akan tahu bahawa memang dia ni pelik. Dia pun tak tahu macam mana dia boleh dapat. Dia akan memang mengaku bahawasanya apa yang ada pada dia bukan daripada diri dia. Bahkan yang ni daripada Tuhan yang Maha Mencipta. Walaupun tak ada siapa bagi datang wahyu kat dia. Boleh faham saya cakap apa? Boleh? Mungkin saya nak cerita ni satu, hangpa tu tak pernah rasai benda ni. Tak ada maklumat pun contoh. Ada seorang budak Afrika. Umur masa tu tak silap saya, masa dia masyhur dulu, umur dia 7 tahun ke 8 tahun. Mak dia Kristian. Bapak dia pun Kristian. Duduk kat mereka. Umur 7 tahun, hafal Quran 30 juzuk. Dia ngapai kat mana? Boleh berbahasa Afrika, boleh berbahasa Inggeris, boleh berbahasa Kenya, boleh, tak silap saya ada 8-9 bahasa dia boleh cakap. Ayat Quran pasih keluar di mulut. Tapi mak bapak dia Kristian. Pelik. Agak-agak dia nak kata apa? Pada diri dia yang pelik tu, agak dia nak kata apa? Tak tahu. Mereka tak boleh fikir apa saya nak sebut ni. Nak tahu apa? Dia takkan nak buat apa-apa. Dia kata apa? Macam mana mak bapak dia pun Kristian, dia boleh hafal Al-Quran? Bukan mak bapak dia pergi hantar pun. Pergi belajar mana-mana suruh hafal Al-Quran. Tapi dia hafal Quran 30 juzuk dalam kepala dia. Boleh cakap bahasa Inggeris, boleh cakap Afrika, boleh cakap Kenya, boleh cakap macam-macam bahasa. Dan dia mengajak orang masuk Islam. Sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mak bapak dia Islam di tangan dia. Agak-agak dia nak dakwa apa? Dakwa apa? Allah Ta'ala bagi Memang bukan ada malaikat datang buat wahyu ke dia. Boleh faham saya sebut apa? Kalau macam tu punya orang akan tak buat pembohongan apa-apa, dia kata yang ni pun dia sedar siapa dia. Apatah lagi siapa ni kita tak bicara ni. Rasulullah. Memang pelik tak kat dia? Duduk masyarakat yang umi. Lepas tu dia dakwa, dia dapat wahyu, dan benda yang keluar daripada mulut Rasulullah ni yang orang Arab tak pernah dengar perkataan ni. Saya pernah cerita rasanya kat sini pun saya pernah sebut. Antara ayat-ayat Quran yang awal turun ni surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam. Surah apa Al-Qalam? Nun. Mula-mula surah yang awal-awal turun, mula-mula surah yang turun, yang kepala yang awal surah dia ada
huruf satu je, huruf hijaiyah satu je. Dan bacaan ni pun baca huruf tu kan. Alif Lam Mim Yasin apa kemudian. Huruf surah yang pertama turun, yang ada di awal surah tu huruf-huruf huruf-huruf yang satu-satu tunggal-tunggal ni ialah surah Qalam. Rasulullah baca je Nun. Satu huruf je Rasulullah sebut. Arab Quraisy yang pakar-pakar sastra semua sastrawan, yang sastra lah. Padahal sastra tak berapa ramai orang. Kalau sastrawan pun kadang-kadang sastrawan tapi tak pandai menulis, mana membaca. Kepandaian membaca menulis ni hanya terhad. Dia dengar Rasulullah sebut Nun tu je. Tercengang gila je siapa? Tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Tapi huruf-huruf Nun, bukan huruf Nun ni tak tahu. Tapi aku tak pernah dengar ni. Benda dia nak sebut apa ni? Wal qalami wa ma yasturun. Cerita pula wal qalam, cerita pen. Arab pen pun tak kenal. Qalam dan apa yang boleh dicatat dan dicoret dengan qalam ni, wa ma yasturun. Untuk puji pula Rasulullah. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kamu ni dengan nikmat yang kamu dapat wahai Muhammad bukanlah seorang yang gila. Pasal orang duk dakwa Rasulullah ni gila. Pasal mendakwa benda yang tak pernah didakwa oleh orang sebelum ni. Macam mana pun saya nak sebut tang mana? Tang sebut Nur tu. Teruk sebut satu huruf je. Tercengang Arab macam ni lah. Tak ada dalam sejarah orang boleh dengar satu bacaan walaupun hanya satu huruf sampai jadi tergengar macam ni. Ada. Malaikat Arab Quraisy ketika Rasulullah baca ayat Quran. Mana dengar? Yang tu satu huruf je, Nun. Apa dengar? Kalau turun macam surah Kahfi tu, apa dia? Kahfi ke? Kahfi pula dah. Maryam, sorry. Pasal ada sebut Kaf tu ingat surah Kahfi. Sorry. Surah Maryam. Nak kena tarik nafas panjang sikit. Kaf ha ya ain ada. Kita dah biasa dengar baca Quran, tak ada Melayu ni pekak badak gitu ya. Arab dia dengar Nun pun dah tercengang macam ni. Nun. Kaf haya ain sad tu 3 kali, 4 kat 10 kali panjang tengkok. Kaf ha ya ain. Dengunglah tu. Sad. Benda ni. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Cerita apa? Sebut Tuhan, cerita Nabi Zakaria. Nabi Zakaria Allah Ta'ala iktiraf sebagai abd, hamba. Panjang tu sebut tafsir tu. Saya nak buka awak surah tu je. Agak-agak istimewa tu. Orang yang makar kata apa? Memang dia akan dakwa daripada diri dia sendiri. Keadaan dia pun pelik, dia tak pelik. Memang manusia luar biasa, bukan manusia biasa. Orang akal mesti ada, mesti sebut macam tu. Mesti sebut macam tu. Allah. Baik. Jadi kalau saja-saja dia nak dakwa ada Tuhan bagi wahyu kat dia dengan malaikat Jibril, tak ada pasal. Kalau dia nak cuba juga buat perbohongan, akan pecah temelang perbohongan dia. Macam mana zaman nanti kita tengok ada orang bukan hebat pun, kelakar-kelakar je kan. Mengaku dia jadi Nabi, dia jadi Rasul, dapat wahyu. Dia ni utusan Tuhan, dia ni pernah hidup dulu, sekarang Tuhan bangkitkan dia balik, hidup balik zaman sekali lagi. Waktu dia ni wakil kerajaan langit. Sekali kita dengar, macam betul. Tengok, 2 kali dengar, sewil. 3 kali dengar, bapak sewil. Tak apa-apa lah. Pening dengar dia cakap. Baik. Sekali lalu situ nak sebut. Jadi Rasulullah ni dia dakwa macam-macam nak menunjukkan apa? Bukan daripada cara dia. Bahkan, memang dia berani sebut itu pasal kat dia dah terbukti macam-macam.
Benarnya bahawasanya memang dia adalah bukan daripada dia, tapi apa saja yang keluar daripada dia, bahkan sifat kemuliaan yang ada pada dia sejak kecil lagi, yang menyebabkan dia jadi istimewa bila dah besar lah, umur 40 tahun. Istimewa dia tak istimewa pula. Dia mengaku pula dapat wahyu, memang betul berbukti bahawasanya memang wahyu, tak ada manusia seorang pun yang boleh tiru. Memang dia adalah benar-benar Rasulullah. Fokus itu sebenarnya dia nak sebut. Satu, kepribadian Rasulullah yang mulia-mulia ni memang anugerah daripada Allah Ta'ala atas limpah kurnia dia semata-mata. Okay. Baik. Jadi mustahil orang itu dia akan move on dengan pendustaan di atas Tuhan Al-Kabir Al-Muta'al yang maha besar dan maha tinggi itu. Wa yumarisu zalika ala mamarril ayyam, dan dia yumaris, dia mumarasah, sentiasa dalam keadaan begitu, ala mamarril ayyam, di atas berlalunya sekalian hari. Memang macam itulah keadaan dia mendakwa Tuhan sebenar. Kalau orang yang kalau nak tipu 2-3 hari esok dia patah balik. Tapi Rasulullah macam mana? Tak ada patah balik, dan mustahil akan ada patah balik. Pendakwaan, tarik balik dakwaan Nabi Rasul pada dia tak akan ada pada Rasulullah, pasal dia bukan reka-reka, dia adalah Rasulullah. Tak. Ala mamaril ayyam wal layali, berlalunya ayyam siang hari, wal layali dan malam. Wa ma'adallah, kata dia, dan kita minta lindung Allah Ta'ala, an yaqlima ala zalika man lahu adna aqlin wa aqalla kamalin. Baik. Jadi kalau orang yang asal terjemah ma'adallah, na'udhu ma'adallah, kita minta lindungan dengan Allah Ta'ala, maksudnya tak mungkin sama sekali an yaqdima ala zalik. Jadi kalau orang yang ada akal sempurna memang tak akan buat pendakwaan yang gila macam ni, tak akan buat saja-saja dia buat daripada diri dia. Kalau dia berakal sempurna, bahkan jangan kata orang yang macam ni, yang akal sempurna macam ni, minta lindung kita dengan Allah Ta'ala, atau mustahil amat sekali akan berlaku macam tu. An yaqdima ala zalik, bahawa akan kehadapan di atas dakwaan tersebut man lahu adna aqlin, man orang yang lahu bagi man ni ada adna aqlin, sekurang-kurang akal, wa aqal man lahu adna kamalin wa aqallu kamalin, dan sekurang-kurang sifat sempurna pun tak akan membuat pendakwaan dan pengakuan palsu semacam ni, walaupun akal dia sangat nipis, kecerdikan pun sangat sikit, sifat kesempurnaan pun terbatas. Dia orang yang macam ni pun tak akan buat pendustaan dan mereka benda-benda yang bukan-bukan, apatah lagi orang berakal, apatah lagi Rasulullah, makhluk yang paling sempurna akal dan kepribadian. Jadi semua tu dia nak buat kesimpulan tentang hal yang ada pada Rasulullah. Bayang tengok Rasulullah dalam keadaan dia yatim piatu, dibesarkan dalam keadaan macam tu, mulia akhlak yang sangat mulia. Dalam masa yang sama, tentu bukan daripada dia yang dengan segala sifat yang mulia tak ada langsung yang tercela, melainkan anugerah daripada yang Maha Esa, apatah lagi mendapat wahyu untuk disampaikan kepada manusia semua. Mesti bukan daripada dakwaan dia sendiri. Baik, nisbah perenggan tu selesai baca sekali lagi. Semua cara dia ceritakan dalam kitab ni nak menunjukkan hal Rasulullah. Tambah ke depan ni nanti dia akan sebut beberapa situasi yang pelik-pelik kat Rasulullah. InsyaAllah kita akan jumpa satu persatu ni. Allahumma salli wa sallim. Antaranya saya sebut dia ayat Quran, bahkan sabdaan Rasulullah lagi. Apa yang Rasulullah keluar daripada mulut dia, yang dia kata yang ni bukan wahyu. Kalau wahyu satu hal, dia kata ini kalamullah. Apa yang keluar daripada mulut dia pun, ahli sastra pada zaman Rasulullah tak boleh nak meniru bahasa yang begitu cantik dan kemas keluar daripada mulut Nabi kita Muhammad SAW. Dengan akhlak dan peribadi yang sempurna, dengan apa tutur kata yang dicakap daripada mulut dia, berserta dengan Al-Quran yang didakwa daripada Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril tu, memang itu ada benda pelik, dia tak pelik.
Bahasa orang Inggeris dia miracle of the miracles. Yang sebut bahasanya. Bahasa kita sebut tu semua adalah mukjizat. Maksudnya benda pelik yang mencari adat berlaku pada Nabi Rasul, pada orang yang mendakwa Nabi Rasul, membuktikan benarnya dia adalah utusan Allah Ta'ala. Sebenarnya dia nak fokus itu. Sikit saya nak sebut awal, pasal kita ke depan akan sebut tu. Saya nak baca ke depan tu pasal dia nak masuk perenggan lain, sehari berhenti tengah jalan. Perenggan pula tu jauh pula tu nak jumpa. Saya nampak macam jauh tu nak baca tu. Saya nak sebut gini dulu. Ya. Allahumma salli alaihi wasallam. Rasulullah cerdik ya? Rasulullah ummi ya? Ummi ya? Ummi ni apa? Bahasa yang kita memang selalu pakai dan memang itulah pakai kita. Ummi ni tidak ada kebolehan membaca dan menulis. Rasulullah tak ada kebolehan membaca dan menulis. Okey, ingat. Tapi cerdik ya? Macam mana cerdik tapi tak boleh membaca dan menulis? Yang ni mesti kena selesaikan. Pasal zaman lah ni, dia zaman fitnah lah bab ilmu. Pasal ada orang nak mendakwa Rasulullah cerdik. Dalam masa yang sama, dia menafikan keadaan ummi itu pada Rasulullah. Pelik, saya dengar memang pelik gila. Macam mana dia boleh faham itu? Dia boleh menafikan keadaan ummi yang ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Pasal kata dia, tak layak Nabi yang cerdik dan sangat bijak laksana ni tak reti menulis dan membaca. Sampai dia kata Nabi Muhammad ni hanya tak reti membaca dan menulis sebelum dia terima wahyu. Bila dia terima wahyu, dia jadi cerdik dan semestinya dia bukan ummi. Dia ummi sebelum dia terima wahyu. Bila dia terima wahyu, dia tak ummi dah. Bila dia tak ummi apa dia? Dia boleh membaca dan menulis. Cuma ada orang syarah macam tu. Cuma tu lah tu hal nanti. Yang nak sebut tadi. Ada orang ustaz-ustaz, ada setengah bagian ustaz yang dia konon macam nak tinggikan martabat Rasulullah. Tapi masa yang sama dia telah menafikan keadaan yang wajib diiktikad pada Rasulullah. Elok. Sebab akidah ni bukan boleh reka-reka sendiri. Dia ada benda yang istilahnya tauqifi syar'i. Jadi yang saya tanya awal, Rasulullah cerdik. Ummi tak? Boleh berhentikan sikit tak? Pakai akal aja. Kalau boleh pakai Quran, tak belajar lagi kan. Pakai akal je. Macam mana dia cerdik tapi dia ummi? Rasa pun saya pernah cerita dulu kan. Apa bukti kata dia cerdik sedangkan dia ummi? Boleh? Jawab. Boleh membaca tak? Boleh menulis tak? Cerdik tak? Kenapa lah tak cerdik? Patutnya boleh baca menulis ni cerdik lah. Situ pun dah menunjukkan sesuatu. Boleh baca? Boleh menulis? Cerdik tak? Tak lagi. Tanya orang lelaki je kot macam tu. Perempuan boleh baca? Boleh? Boleh menulis? Cerdik tak? Tidak juga. Siapa sini tak boleh membaca dan menulis? Ada? Tak ada. Semua boleh baca dan menulis. Siapa sini yang boleh membaca dan menulis dan dia cerdik? Angkat-angkat. Semua pakai tak ni nak mengaku kan. Lagi mengaku saya nak suruh jawab je kan. Nak suruh jawab ni saya nak suruh jawab tak. Jadi nak menunjukkan apa? Dengan jawapan tu dah sebenarnya dah menunjukkan jawapan dah apa saya tanya kepada Rasulullah. Kebolehan membaca dan menulis ni bukan satu kemahiran yang boleh dikategorikan sebagai kemahiran yang menyebabkan seorang tu dihukum sebagai cerdik pandai. Cerdik pandai bukan di atas kebolehan membaca dan menulis, bukan? Boleh faham tak ibu? Cerdik ni bukan boleh membaca dan menulis. Tu tak mana kayu ukur cerdik pandai. Walaupun tak boleh membaca dan menulis tapi cerdik. Itulah cerdik. Saya buat misal. Tok nenek moyang kita dulu ada tak yang tak reti baca menulis? Ada? Untuk saya nak tanya gini. Tapi Islam lah. Taat tak? Orang putih pandai tak? Pandai?
Pandai maksudnya cerdik juga orang putih kan. Terpengaruh lah dengan Mak Saleh? Tak terpengaruh sikit pun. Nanti padahal umi, contoh tak kerti baca menulis, tapi tak ikut orang putih sikit pun, tetap berpegang dengan ajaran Islam, tetap dengan taat. Yang dia nak sebarkan ni tetap ajaran Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah cerdik. Zaman sekarang berapa ramai orang boleh menulis dan membaca, tapi semayang pergi gereja. Ayat ini. Ada yang mendakwa cerdik tapi tak pernah ada perasaan bertuhan. Mendakwa diri dia cerdik tapi khianat sana sini. Mendakwa cerdik tapi sembah Tok Kong. Kasar sikit lah ayat tu kan. Cerdik pun dia sembah Tok Kong. Tengok ada kelulusan PhD. Siapa dia punya masalah tu kan. Tapi nak kata cerdik matematik, kalau lawan dengan kita kalah kita. Matematik pandai tapi tak Islam. Matematik pandai tapi tak sembahyang. Matematik pandai tapi tudung tak pakai. Cerdik ke? Boleh buat PhD ni handai lah. Handai. Saja saya nak sebut itu. Nak tunjukkan apa? Kemahiran membaca dan menulis bukan satu kemahiran yang menyebabkan seorang tu dikategori dan dilabelkan sebagai cerdik. Boleh? Bahkan berapa ramai orang boleh membaca dan menulis, yang tu menyebabkan dia jadi tak cerdik. Pasal apa? Dia main baca je apa yang baca yang ditulis, dia baca, apa dia baca semua dia pakai. Tengok internet apa semua dia pakai. Yang cerita sesat pun semua dia pakai. Yang tak betul pun, Wahabi pun dia pakai. Syiah pun dia pakai. Liberal pun dia pakai. Cerdik ke bodoh? Bodoh. Orang cerdik ni dia akan cari apa? Dia akan cari ana kalam Allah, kalam Rasul, kalam ulama, kalam tutup guru. Kalau kalam Allah, kalam Rasul sekalipun tak faham, dia cerdik. Kalau dia ada akal macam mana? Dia akan baca, dia akan cuba hafal sekalipun dia tak faham. Maksud apa? Ini perkataan terbaik. Kalau aku baca, aku tak faham sekalipun, ada sesuatu yang akan dapat kat aku. Ni orang cerdik. Orang tak cerdik ni macam mana? Ada kemahiran macam-macam, tapi Quran tak nak baca, selawat pun edak, ulama pun tak boleh tengok. Ini tak cerdik. Ini tak cerdik. Saja saya nak tunjukkan kebolehan membaca dan menulis bukan satu kecerdikan. Tak pula bermakna tak payahlah belajar membaca dan menulis. Bukan itu. Pasal membaca dan menulis ni alat. Jadi kat Rasulullah ni special case kat dia. Saya ngaji ada guru sebut simple aja. Khasnya nak menunjukkan benda pelik kat Rasulullah. Yang ni menunjukkan cerdik yang Rasulullah. Lagi yang ni menunjukkan memang dia ni pilihan Allah Ta'ala. Dan yang ni adalah hujah untuk benarnya mukjizat yang Allah Ta'ala beri pada dia. Itulah Quran. Memang kalam Allah, bukan kalam Rasulullah SAW. Apa dia? Rasulullah terima wahyu, sekali je wahyu terima, dia tak pernah minta ulang, terus hafal walaupun dia tak ada catat. Dan dia tak pernah minta Jibril ulang semua hidup dia. Siapa tu? Rasulullah SAW. Kisah kalau kita belajar Rasulullah ni, setiap tahun apa wahyu yang turun pada tahun itu akan disemak oleh Jibril. Jibril akan semak wahyu apa turun. Memang ada, kita belajar hadis tentang semakan Jibril kepada apa yang wahyu turun pada Rasulullah tu. Setiap tahun ada sekali Jibril akan datang kepada Rasulullah, semak wahyu apa turun Rasulullah. Rasulullah boleh sebut satu-satu wahyu yang turun pada dia. Dan bila turun pula bukan ikut tertib kita baca Quran ni, tak? Turun, bila dah banyak Jibril akan bagi tahu. Surah ayat ni dia duduk dalam surah ni, nama surah. Lepas tu ayat ni duduk sebelum dia, selepas dia duduk tak mana. Jibril akan sebut turun ayat ni, letak ni dalam surah ni. Ni dalam surah ni. Ni surah ni. Surah ada 114. Rasulullah mampu mengingat satu persatu setiap ayat yang turun, walaupun dengan cara yang tak tersusun. Tapi bila setiap mana turun,
Di mana Jibril bagi tahu duduk di mana sebelum ke selepas surah mana, tak pernah Rasulullah luput dan tertinggal, tersilap, melatah atau meminta Jibril ulang sekali lagi untuk simpan dalam hafalan dia. Boleh faham saya sebut apa? Cerdik Rasulullah. Bukan cerdik lah, super cerdik. Kita yang duk baca pun tak ingat-ingat. Ikut tu surah, ayat, apa semua, juzuk, apa semua siap, pun tak hafal. Rasulullah macam ni, tak pernah minta ulang daripada Jibril. Dalam keadaan ummi, tak ada catatan. Kita tempat baca pun ada, catatan pun ada. Tak ingat lah. Macam ni. Tak ingat lah. Tu kata tak cerdik. Bahkan saya ngaji ada guru ini, antara lagi tak cerdik macam mana? Kita dah lah tak ingat, kita tulis tinggal kat kitab, bukan simpan kat sini, tapi simpan kat kitab hilang semua. Habis. Itu tak cerdik habis, teruk. Yang tu pun panjang cerita tu, cuma saya nak kedepankan nisbah nak sebut pelajaran kita akan belajar. Memang dia akan sebut benda-benda yang pelik pada Rasulullah ni. Pelik pada dia tu bukan pelik yang jadi janggal sehingga menafikan kerasulan, tapi pelik dan janggal pada Rasulullah ni membuktikan benar dia lah utusan Tuhan. Saja ke sana sikit. Jadi atas soalan saya tadi, Rasulullah cerdik tak? Jadi dia ummi, macam mana cerdik dia? Ummi dia itulah menunjukkan dia cerdik. Kerana walaupun dia tak membaca dan menulis sehingga akhir hayat dia, tapi dia boleh mengingat Al-Quran hanya dengan sekali bacaan, dan dia boleh ingat untuk diletakkan di mana kedudukan, tak pernah minta Jibril ulangkan. Itu Rasulullah. Setiap tahun dia akan semak, tahun akhir sebelum Rasulullah wafat aja Jibril minta Rasulullah ulang ayat Quran yang diterima oleh Rasulullah mengikut tertib yang Jibril dah aturkan daripada awal hingga akhir. Tahun sebelum diwafatkan dia 2 kali. Itu kalau kita belajar hadis-hadis mengenai bagaimana Rasulullah mengulang Al-Quran yang dia hafal. Siap. Okay, lalu itu. Allah. InsyaAllah kita sambung itu lagi. Summal gharibu min ahwali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu ahwalihi gharibatun. Sambung itu. Ada soalan? Kita baca kitab ni ada tempat-tempat dia punya bahasa tu rumit sikit nak faham. Yang kita baca tadi tu, bahasa yang didatangkan tu susah sikit lah. Satu saya baca laju kan, bahasa satu-satu lagi saya isyarah dia punya bunga tu panjang lagi. Kita ambil maksud je, satu saya rajukan bacaan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika badan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.